Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di kelas di SMKM, awak berada di rumah dan saya akan cuba ajar awak macam mana saya ajar dalam kelas. Video untuk kali ini adalah video yang ringkas, penerangan yang padat dan awak kena tengok dalam buku teks sejarah awak. Untuk hari ini saya akan sambung video pengajaran saya. Subtopik 1.4 sumber sejarah. Sebelum ini saya dah menerangkan kepada awak tentang apa itu sejarah, ruang masa dan lain-lain. Baik, kita tengok apakah sumber sejarah. Sumber sejarah ni maksud dia dari mana sejarah tu datang? Apakah asas-asas sesuatu sejarah tu? 1.4 sumber sejarah. Secara mudahnya, sumber sejarah ini dibahagikan kepada dua. Sumber sejarah dibahagikan kepada dua. Satu, nama dia primer. Nombor dua, kita namakan sebagai sekunder. Ada perbezaan yang jelas di antara sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, kita bolehlah katakan sebagai sumber yang utama. Perkataan primer ini berasal dari Prime Minister, yang utama, Perdana Menteri, yang utama. Jadi dalam sumber sejarah juga dia ada primer. Dan yang kedua ialah sekunder, dari second, yang kedua ataupun sekunder, yang lain-lain ataupun kedua. Baik, sumber yang primer ini adalah sumber yang belum diolah. Belum diolah. Dia masih original, masih asli. Benda yang asal itu adalah yang primer. Belum diterbitkan. Bersifat asli. Bersifat asli. Dan satu lagi ialah belum ditafsirkan. Belum ditafsirkan. Baik, saya ulang balik. Untuk sumber sejarah terbahagi kepada dua. Yang pertama sumber primer, nombor dua sumber sekunder. Saya bagi contoh pada awak. Ada ahli arkeologi tiba-tiba pergi cari, buat kajian lapangan, jumpa satu benda. Tengok-tengok, macam batu nisan. Tengok-tengok, macam batu bersurat. Benda yang dia jumpa itu kita namakan ataupun kita kategorikan sebagai sumber primer. Sumber yang baru jumpa, original, belum ditafsirkan, belum diterbitkan, belum diberitahu kepada orang lain, itu adalah sumber yang primer. Bersifat asli, baru jumpa, asli dan belum ditafsirkan. Baik, ini semua adalah ciri-ciri dia. Ciri sumber primer. Dalam buku awak, muka surat 8, dia bagi contoh kepada kita sumber primer. Yang pertama, fosil. Fosil tu apa? Fosil tu ialah bahan-bahan ataupun tinggalan-tinggalan haiwan ataupun tinggalan-tinggalan dari manusia, benda-benda hidup. Contohnya tulang, itu fosil. Artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat-surat peribadi, diary, itu semua adalah sumber primer, sumber yang utama. Sekarang ni awak dah faham tentang sumber primer. Kita nak bezakan sumber primer dan sumber sekunder. Baik, sumber sekunder tu apa pula? Sumber sekunder mestilah dia berlawanan sedikit dengan sumber primer. Kalau primer belum diolah, tapi kalau sekunder telah diolah. Telah diolah tu apa? Telah berubah, telah diubah sifat dia. Kemudian belum diterbitkan kalau primer, kalau sekunder telah diterbitkan.
Kemudian bersifat asli, memang ini pun bersifat asli, belum ditafsirkan, yang ni sudah ditafsirkan. Dan dalam buku awak satu lagi dia terangkan kepada kita, bahan tersebar kepada umum. Saya tulis di sini, bahan tersebar kepada umum. Itu perbezaan di antara sumber utama dan sumber kedua. Ingat, sejarah bukanlah boleh direka-reka. Sejarah adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dulu. Dan kita nak tahu adakah ia benar-benar berlaku, mesti ada sumber dia. Mesti ada bukti dia. Itulah yang dikatakan sebagai sumber. Contoh-contoh dalam buku awak yang dia bagi untuk sumber yang kedua. Dalam buku awak dia kata buku, surat khabar, majalah, jurnal, ensiklopedia, risalah, itu semua adalah sumber yang kedua. Kerana semua benda yang saya sebut tadi itu telah ditulis semula, telah diolah dan telah diterbitkan dan diedarkan kepada umum untuk bacaan. Itu dah dikira sebagai sekunder. Untuk nampak dengan lebih jelas, saya zoomkan buku teks awak. Tengok buku teks ini, muka surat 8. Sejarah ditulis berdasarkan kajian terhadap sumber sejarah, iaitu sumber primer dan sumber sekunder, yang membantu kita untuk mengetahui sesuatu peristiwa pada masa lalu. Di dalam buku awak juga ada diterangkan tentang artifak. Artifak ni adalah contoh bagi sumber sejarah primer. Artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini dibuat daripada batu, ada yang dibuat daripada kaca dan ada juga yang dibuat daripada logam. Contoh loceng gangsa yang ada gambar di sebelah tu. Loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Kerajaan Funan adalah salah satu daripada kerajaan Melayu yang bertapak di Asia Tenggara. Ini kita akan jumpa nanti pada buku sejarah tingkatan 2 tentang kerajaan Funan. Di bawahnya pula, tadi kita tengok maksud artifak. Yang ni pula ialah bukan artifak. Bukan artifak merupakan data arkeologi yang berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah ataupun di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Penemuan Candi Lembah Bujang. Lembah Bujang terletak di Merbuk, berhampiran dengan Sungai Petani Kedah, dalam kerajaan Kedah Tua. Ada perbezaan ya di antara artifak dan bukan artifak. Tadi artifak tu ialah peralatan-peralatan. Kalau bukan artifak, dia merupakan data arkeologi ataupun contohnya macam binaan-binaan yang besar-besar. Tadi saya ada sebut tentang ensiklopedia, merupakan satu daripada sumber sekunder. Ensiklopedia ini dia macam kamus lah, kamus bergambar. Kemudian dalam buku ini juga diterangkan tentang fakta-fakta sesuatu benda. Selepas habis video ni, sila jawab soalan pada muka surat 9 yang saya tunjukkan ni. Yang terakhir, kita tengok apakah kesimpulan yang kita belajar pada hari ini. Sumber sejarah amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Sumber primer perlu dikaji untuk mencari maklumat dan bukti sahih tentang sesuatu peristiwa. Sumber sekunder pula membantu untuk mencari maklumat dan membuat perbandingan dapatan penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Cukup dulu video untuk kali ini yang menerangkan tentang tajuk 1.4 sumber sejarah. Dan kita akan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Salam dari SMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.